Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, sekarang saya berada di puncak Jabal Ar-Rumad. Jabal Ar-Rumad ini, di puncak inilah Rasulullah SAW pernah menempatkan 50 barisan pemanah. Rasulullah tempatkan 50 barisan pemanah dengan memberi pesan kepada mereka, janganlah kamu tinggalkan tempat ini. Sekiranya kamu melihat tentera Islam mendapat kemenangan, jangan kamu turun kepada kami. Jika kamu melihat tentera Islam dibunuh, jangan turun kepada kami. Jika kamu melihat tentera Islam mayatnya dimakan oleh burung-burung sekalipun, jangan sekali-kali kamu meninggalkan tempat kamu. Itulah pesanan Nabi SAW kepada 50 barisan pemanah di atas Jabal Ar-Rumad. Adapun baginda Nabi SAW berada di kawasan bawah sana. Ya, berada di kawasan bawah sana. Jadi 50 orang barisan pemanah di sini, dan tentera musyrikin Mekah seramai 3,000 orang, mereka datang daripada sudut di hadapan sana tu. Jadi pertempuran berlaku pada waktu pagi dengan bantuan barisan pemanah yang berada di tempat Jabal Ar-Rumad, bukit yang cukup strategik ini. Maka pada pertempuran yang pertama, tentera Islam telah berjaya mengkucar-kacirkan barisan tentera musyrikin. Jadi ketika tentera musyrikin Mekah meninggalkan medan pertempuran, peperangan berhenti agak lama, ya, daripada waktu pagi jam 6, ya, pertempuran berlaku lebih kurang 1 jam ke 2 jam, dan akhirnya sampailah ke sebelah petangnya dalam jam 6 petang. Maka Rasulullah SAW yang berkubu di kawasan pinggir Uhud sana tu telah keluar daripada kubu untuk melihat keadaan tentera musyrikin Mekah. Adakah mereka dah meninggalkan kota Madinah ataupun bagaimana keadaan mereka? Jadi ketika Rasulullah dan beberapa orang sahabat keluar meninjau tentera musyrikin Mekah, barisan pemanah yang 50 orang ini, ya, yang 50 orang ini, 40 orang daripadanya telah melanggar perintah Nabi SAW dengan menyangka bahawa peperangan telah berakhir. Mereka bukan turun kerana berebut harta, tetapi mereka menyangka bahawa peperangan telah berakhir kerana tempoh menunggu itu terlalu lama. Daripada pagi berlakunya pertempuran sampailah di sebelah petangnya. Maka mereka ingat peperangan dah pun berakhir, maka turunlah seramai lebih kurang 40 orang daripada Jabal Ar-Rumad ini untuk bersama dengan Rasulullah SAW di bawah sana. Jadi ketika itu pihak musyrikin Mekah, tentera berkudanya iaitu Khalid Al-Walid. Ya, Khalid Al-Walid ni adalah seorang yang bijak, pandai dalam menyusun strategi peperangan. Ya, dia melihat bahawa tentera Islam telah meninggalkan bukit yang strategik ini. Maka dalam satu riwayat menyatakan Khalid Al-Walid yang memimpin 200 barisan berkudanya telah memusing dari arah belakang Bukit Uhud ni. Ni Bukit Uhud sepanjang 7 km ni, ya, 7 km panjangnya. Maka Khalid Al-Walid telah pusing dari arah belakang, makan masa lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit. Maka dia telah serang daripada arah belakang, ya, daripada arah sudut sini. Dia telah menyerang saki-baki tentera Islam yang hanya pada waktu itu hanya ada 10 orang saja. Jadi Khalid Al-Walid berjaya untuk merampas Jabal Ar-Rumad ini. Jadi ketika Jabal Ar-Rumad telah berjaya dirampas oleh pihak musyrikin Mekah oleh tentera berkuda Khalid Al-Walid, maka Khalid Al-Walid telah memanggil kembali tentera musyrikin yang pada mulanya tak dapat ikut serta pada dalam peperangan. Maka mereka kembali ke medan pertempuran, sehinggalah ketika itu Rasulullah SAW dikepung daripada arah depan dan arah belakang. Dan pada waktu itulah Mus'ab bin Umair telah gugur syahid. Mus'ab ini dia memegang panji Islam, dan ketika Mus'ab telah gugur syahid, maka telah tersebarnya berita bahawa Rasulullah telah terbunuh. Bila Rasulullah telah terbunuh, ya, tersebarnya berita bahawa Nabi telah terbunuh, maka semangat tentera Islam makinlah lemah. Ada sebahagiannya telah lari balik ke Madinah, ya, lari balik ke Madinah sana tu, lari balik ke Madinah, dan ada yang menyerah kalah dan sebagainya. Dan ketika itu juga gugurnya, ya, syuhada, ya, antaranya 70 orang syuhada, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, Hanzalah, dan ramai lagi lah sahabat-sahabat yang gugur syahid.
Dan Nabi ketika dikepung oleh pihak musyrikin Mekah itu, ya, daripada arah depan dan belakang, Nabi ini bijak, tuan-tuan. Ya, Nabi mengundurkan tenteranya sampai di pinggir Uhud sana, supaya tentera Islam ini hanya diserang daripada satu arah sahaja. Dan Nabi dikejar oleh Abi Sufyan sampai hampir pertengahan, ya, Bukit Uhud. Sehinggalah dah malam, ya, bila dah malam barulah tentera musyrikin Mekah mengundurkan kembali tentera mereka. Dan tuan-tuan, ya, ketika gugurnya syuhada 70 orang, ya, daripada sini kita dapat lihat makam syuhada di bawah tu. Pada asalnya bukan dikuburkan di situ, bukan dimakamkan di situ. Mereka dimakamkan di kawasan masjid ini. Ya, kawasan masjid ini. Namun pada tahun 43 Hijrah, 40 tahun setelah gugurnya mereka syahid, berlakunya banjir besar di kawasan Uhud ini, sehingga menyebabkan hakisan tanah. Maka, ya, pada waktu itu sahabat-sahabat yang masih hidup, mereka memindahkan jasad-jasad asyuhada yang berada di kawasan masjid ini ke tempat sekarang ini yang lebih tinggi. Dan Sayyidina Hamzah antaranya, ketika diangkat tubuh badannya, ya, tangan Sayyidina Hamzah yang menutup liang luka di dadanya teralih. Lalu daripada liang luka itu mengeluarkan darah seperti orang yang hidup. Itulah janji Allah kepada mereka yang berjuang di jalan Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pemindahan jenazah syuhada itu berlaku pada tahun 43 Hijrah. Itulah sedikit perkongsian saya kepada sahabat-sahabat, ya. Mudah-mudahan ia memberikan penambahan ilmu berkenaan dengan ya. Dari Indonesia. Ya, saya dari Malaysia. Okey. Ya, okey. Okey, satu lagi perkongsian kalau nak tahu. Okey, ketika Rasulullah telah dapat luka, Rasulullah patah giginya, berdarah pipi Rasulullah, maka Rasulullah telah berundur. Ada daripada sini kita melihat satu gua. Ya, dari hujung sana tu ada satu gua. Dikatakan, diriwayatkan di dalam gua itu masih ada bau wangi. Dan saya pernah sampai di situ, memang ada semerbak bau yang mana dikatakan bau itu datang daripada kesan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ Rasulullah membersihkan luka-lukanya. Ya. Ujung sana tu gua tu. Soalan ni tak? Ya. Saya orang lain tapi. Allah Akbar. Okey. Dikatakan undurnya Sayyidina Osman. Sayyidina Hamzah. Zaman gugur. Okey. Tapi berundurnya Sayyidina Osman. Osman, okey. Melalui pohon-pohon kurma tu dekat area mana? Yang tu saya tak sure. Tak sure. Tak sure itu. Cuma yang Rasulullah undur di pinggir Uhud untuk menjadikan pertempuran tu daripada satu sudut saja. Ya. Apa ni, Khalid bin Walid dia pusing. Dia pusing. Satu riwayat mengatakan dia pusing belakang Bukit Uhud ni. Dia serang dari arah belakang. Arah belakang ni.